Ini adalah pistol air yang saya buat menggunakan tekanan yang ada dalam botol ni. Plan awal dia, saya nak gunakan diaphragm punya pump macam ini. Saya connect negatif positif, saya sambungkan hose, saya sambungkan dekat power pack saya ni, tekan on dan kita try. Yang ini dia akan sedut, saya masukkan air, dia akan tembak. Dia boleh keluarkan air tapi tak rasa macam pistol lah sebab macam tengok, macam tak kuat sangat kan. Adakah sebab pump ni kecil? Okey, saya try pakai yang besar sikit. Saya sambungkan balik hose tadi, yang kat bawah belakang ni akan sedut. Okey, try on. Rasa macam laki slow kan. Saya kena try tekanan udara yang dia boleh hasilkan. Saya akan gunakan pump rechargeable saya ni. Connect. Yang pump kecil ni dalam 8 PSI. Yang besar ni pula kita akan dapat dalam, saya turn on je, 22 PSI. Okey, lagi kuat. Lebih tinggi tekanan yang dia boleh hasilkan. Untuk pump ni saya gunakan diaphragm punya pump. Konsep pump ni adalah kita ada motor sebiji sini, lepas tu kita ada satu shell. Dalam shell ni akan ada beberapa injap dan bila motor ni berpusing, injap-injap ni akan bergerak. Dan pergerakan dia adalah ke atas dan ke bawah. Dia macam piston lah. Dia tak bergerak serentak, dia akan bergilir-gilir. Jadi bila dia gerak bergilir-gilir atas bawah ni, satu lubang akan jadi intake, sama ada udara ataupun air masuk. Lepas tu ditolak, keluar kat belah satu lagi. Pump yang kita guna ni pula boleh hasilkan dalam 22 PSI tekanan udara. Dan dia boleh halang ataupun dia boleh hold, kalau tak silap saya, dalam 100 PSI maksimum. Botol mineral ni pula saya akan jadikan sebagai pressure vessel. Air dan udara akan dipump ke dalam ini dan akan ditembak keluar. Untuk pastikan projek saya ni selamat, saya kena tahulah pressure maksimum yang botol ni boleh tahan. Lepas saya google, saya tahu yang botol ni boleh tahan sampai 140 PSI. Jadi projek ni selamat. Jadi, benda pertama yang saya kena buat adalah bina adapter untuk muncung botol ni. Sebab ini akan connect pada hose nanti. Saya ukur dan fahami bentuk alur yang ada dekat muncung botol ni. Kemudian saya apply pada design adapter saya ni. Nampak tu dia punya alur? Settle. Saya 3D print. Okay, kita try. Ni boleh ketat tak? Penting untuk ketat. Oh, cantik lah. Dah okey ni, saya pakai gum silikon. Saya sapu kat segala lubang dan celah-celah. Barulah saya masukkan saya punya tube ataupun hose ni. Sebab saya nak bagi dia betul-betul kedap udara. Untuk muncung botol ni pun saya letak juga. Sebab saya tak nak ada udara yang terkeluar. Kita try Bila saya biar macam ni, dia akan berbuih. Sebab tak ada tekanan yang kuat kan. Bila saya tutup depan tu dan saya lepaskan, baru menyembur. Sekarang, apa yang saya nak gunakan untuk hold dan lepaskan air kat muncung ni? Mulanya saya nak guna solenoid punya valve ni. Bila kita bekalkan tenaga, air ataupun udara boleh lalu. Tapi masalahnya, lubang ni kecil sangat. Jadi sempit, banyak rintangan. So tak boleh pakai. Saya kena design sendiri. Bayangkan ini tube kita. Air akan lalu dalam ni. Saya guna pula tube jenis silikon yang fleksibel. Jadi untuk halang air daripada lalu, saya rasa saya nak klepetkan je ataupun penyekkan je tube silikon ni jadi macam ni. Jadi saya design satu mekanisme mudah di mana saya ada bentuk macam ni. Part yang bawah ni boleh bergerak ke atas dan ke bawah. Bila kita ada tube kat tengah-tengah ni, air dalam tu kita boleh kawal dengan menggerakkan benda alah yang bawah ni. Dia jadi macam ni lah. Tengah tu ada spring supaya bila saya tarik ke bawah benda ni untuk bagi buka laluan air kan, spring ni akan kompres dan bila lepas dia akan kembali pada default position dia. Design awal saya macam ni. Combine tebal lagi dia punya spring tengah tu kan. Dia punya keras, kalau nak tembak tak boleh pakai jari ni, kena pijak. Jadi kena redesign. Saya haluskan sikit dia punya spring. Tapi ni pun agak keras jugalah. So saya nipiskan sikit lagi dia punya spring jadi macam ni. Ni boleh acceptable lah. Saya tak boleh nak terlalu lembut spring ni. Kalau tak nanti dia tak lepas nak kepek kita punya tube silikon tadi. Disebabkan saya tak nak video ni panjang sangat, saya terus skip lah. Ini full design saya. Ini pengepit tube kita tadi. Saya akan ikat tali dan tali tu akan lalu dekat roller ni. Kemudian akan ditarik dekat picu ni. Dan dekat belakang ni pula saya akan letak bateri dan switch. Sambung terus ke kita punya pump. Ini kita punya case dan beberapa part kecil. Saya nak pasang dulu dia punya pump ni. Lepas pump, saya pasang pula dia punya vessel, pressure vessel tadi.
tube ni saya susun cantik. Okey, dekat laluan yang saya dah buat tu. Ini pengepit tube yang saya buat tadi. Okey, saya akan tolak dulu, kemudian saya skru je nantilah. Shaft pendek sini untuk saya letakkan roller nanti. Untuk mudahkan skru, saya akan pakai pula heat set insert yang ini. Saya hanya perlu panaskan dan tekan, barulah senang nak skru macam ini. Okey, dan part terakhir adalah saya punya picu ni. Saya akan ikat tali dekat penekan saya ni. Okey, sebab dalam tu dekat kat picu ni saya tarik. Mak. Kalau korang perasan kan, bila saya tarik tu dia terangkat tau, sebab saya ikat tali macam ni. So saya kena redesign sekejap, cabut kejap, saya redesign baru. Ini yang baru, yang kanan ni yang baru punya. Spring tu saya improve sebab nak tambah banyak sikit dia punya belok-belok tu, supaya load tu dia boleh handle. Kalau tak macam key tu kan, load banyak dah lari macam tu dah. Sebab tu saya tambah selekoh tu supaya boleh agihkan dia punya load. Dan untuk lekatkan tali tadi, saya dah modify supaya tali tu masuk kat dalam tu. Saya masukkan tali dalam tu. Okey, tolak balik, skru. Test. Barulah cantik. Untuk bateri senang. Saya pakai 3 biji lithium ion. Okay, sambungkan secara series. Dia akan jadi dalam 12 volt macam tu lah. Saya gunakan nickel strip. Dan saya lekatkan menggunakan saya punya ini. Apa nama ni? Spot welder, di mana dia akan cantumkan nickel strip dengan saya punya bateri tu. Cara dia adalah dia akan alirkan DC current yang agak tinggi secara cepat, laju, itu. Jadi dia akan panas, cair dan melekat. Jangan risau, kena tangan tak ada apa-apa sebab voltage dia rendah. Sekarang saya nak sambung wayar pula. Saya pakai timah, letak dulu dekat nickel strip yang saya bengkok-bengkokkan tadi. Ini positif dan negatif saja tau. Saya dah sambungkan secara bersiri tadi. Dan saya ada case untuk bateri ni pula. Saya masukkan wayar positif kat sana. Saya pakai gam sikit supaya tak nak bateri ni tercabut. Saya dah buat slot dalam tu supaya dia boleh hold bateri dalam tu kan. Okey. Untuk wayar yang terkeluar ni adalah wayar positif. Saya akan potong dua dan saya akan sambungkan dengan switch. Okay. Solder saja. Saya solder switch. Sebelah sini satu dan satu lagi yang bawah ni. Okey, cantik. Kemudian saya sobat switch ni dalam lubang yang saya dah sediakan tu. Sambung dekat pump kita dan pasangkan dekat buntut dia ni. Okey, nice. Kita try Alright. Kita Okey, sementara saya isi air dalam saya punya pistol ni, korang rasa video ni best tak? Kalau korang tertarik dengan video-video inovasi macam ni, saya ada satu event yang mungkin menarik untuk korang. Dekat Malaysia ni banyak je kita buat reka cipta dengan inovasi, tapi sayang tak semua berjaya dikomersialkan sebab kurang permintaan. Jadi kalau korang nak tengok projek-projek kreatif yang orang Malaysia buat, boleh pergi ke MCY Summit 2023. Ini program daripada Mosti dan Meranti. 3 hingga 4 Ogos di Connect Zone. Connect Zone apa Bangsa South. Kat sana korang boleh tengok macam-macam inovasi menarik ataupun boleh bernetworking dengan orang yang dalam industri ni. Bolehlah dapat inspirasi ataupun nak komersialkan korang punya projek ke apa. Maybe boleh dapat dana projek. Jadi kalau berminat, pergi ke link yang saya letak dalam description. Jom sambung. Kakak lari. Dia kena air situ, nanti diisi atas ni. Biar ada isi sampai penuh. Okay, so menjadilah saya tak cakap banyak sangat dalam video ni sebab mulut saya ni, nanti saya baca komen lah kenapa apa berlaku pada mulut saya ni. So far 20 PSI okey lah. Untuk budak okey lah 20 PSI. Boleh lah, dia tembak tu jauh dalam 5 meter macam tu boleh pergi. Jadi kalau diorang main pun tertembak mata pun tak adalah bahaya sangat. Tapi kalau nak optimum lagi, saya rasa kena dapatkan sampai maybe 50 PSI best. 50 ke 60 PSI best untuk orang dewasa bermain. Dan dia punya picu ni disebabkan ini kira macam
mechanical, physical punya picu. Jadi bila nak tekan tu kena daya yang kuat sikit. Saya prefer pakai solenoid, tapi tak sempat dah saya nak beli solenoid sebab video ni saya kena post hari ni juga. Maybe masa depan saya try guna Arduino, letak solenoid, pakai pump yang lebih kuat. Maybe boleh toggle mode biasa ataupun mode burst, semi auto. Tengok macam mana. Alright, tu je. Saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Saya nak ucapkan terima kasih pada geng Patreon bawah saya ni. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat, subscribe dan nak tengoklah, situ ada banyak video lagi.